Tu dah insya-Allah. Ambil dulu tak apa insya-Allah. Duit belakang kira tak ada masalah. Ini RM15 lah untuk sama-sama kita bantu ribat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kulit dulu. Al-Jawahirul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulul Azam sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Ustaz? Ustaz Zainal ambil tak? Kita ada kita tu. Telah terjemah dan syarah akan dia serta ta'liq atasnya oleh Abdul Dhaif Al-Haqir Al-Mu'tarif Bidzambi wa Taqsir Ar-Raji' Afur Rabbih Al-Bari Ibrahim bin Masran Al-Banjari afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa jami'il muslimin bijahi Sayyidil Muhammad ibn Abdullah Al-Amin amin. Qala sahibu Diya'ul Lami' hafizahullahu ta'ala billah kari dzikri wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana ya Rabbana salli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana. Jadi yang dapat PDF kalau boleh kongsikan link di di komen ribat tersebut, bolehlah sama-sama untuk sama-sama yang lain dapat follow insya-Allah. Begitu juga qasidah lam yahtalim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar, lagi yang memberi nikmat yang seni-seni. Aku mulai terjemahan dan syarahan ini. Alhamdulillahillazi khassa sayyidina wa nabiyyina Muhammadan wa bi khasaisi la tuhsa. Bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang telah memurniakan keistimewaan akan penghulu kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang tidak terhingga. Jadi kalau kita lihat dalam, saya baca dalam kitab Zakhair Al-Qudsiyah fi Ziyarah Khair Bariyah oleh Profesor Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Abu Yasir Alawi Al-Maliki, beliau ni bila bercerita bab keistimewaan ini, beliau akan selitkan juga keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahagikan kesemuanya ada 8 jenis keistimewaan Nabi dan juga umat Nabi. Keistimewaan Nabi di dunia, keistimewaan Nabi, apa yang haram untuk Nabi, apa yang harus untuk Nabi, apa yang wajib untuk Nabi, apa yang khas untuk Nabi di akhirat. Kemudian bincang pula berkenaan dengan umat Nabi, keistimewaan umat Nabi yang dapat dekat dunia, yang dapat di akhirat. Itu semua penting sangat tentang tajuknya keistimewaan ni. Karena kalau kita salah faham, maka menyebabkan kita akan termakan dengan apa yang telah dicanangkan oleh orang tadi. Contohlah, keistimewaan Nabi SAW ini dapat berkahwin lebih daripada 4. Maka orang-orang tadi sini dia akan main tajuk tu. Tengok, Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, umat 4 je. Ni apa cerita? Apa sampai tahap macam tu? Maka orang mengaji dia akan kenal, ni nama apa istimewa? Special untuk Nabi, bukan special untuk kamu. Oh, kadang-kadang kita pun orang orientalis dia pandai sebab depan mereka kaji. Bahkan ada juga mereka sendiri yang takhrij hadis. Subhanallah. Sebab tu kalau lihat di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Aqsa, mereka sendiri yang tanam pokok qarqat. Karena tahu di akhir zaman ni bahawasanya pokok tersebut akan jadi pelindung untuk mereka. Pokok tersebut akan bercakap. Jadi mereka yang tanam, mereka bukan tak percaya hadis, bahkan mereka lebih mengkaji hadis. Jadi di sini tu orang Yahudi mereka akan buat benda-benda supaya kita ni ragu-ragu. Jadi kita ni kalau dah mengaji, faham dah. Kenapa tak boleh lebih daripada 4? Seorang pun susah dah. Kenapa? Itu hanya khas, special untuk Nabi, bukan special untuk umat. Jadi faham tajuk tersebut, insya-Allah kita akan jelas. Kemudian وأيده بالمعجزات الباهرات التي لا تعد ولا تستقصى, dan menguatkan dengan mukjizat-mukjizat yang mempersonakan, yang tidak terbilang dan tidak terjangkau. Allah Ta'ala bagi dekat Nabi ni yang pertama keistimewaan Nabi. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi dekat Nabi ni mukjizat. Mukjizat ni benda yang mana mencari adat dan berlaku dalam keadaan bersifatnya berkena dengan keadaan semasa dan bersifatnya dicabar. Kebanyakannya dicabar. Ada yang tak dicabar. Contohnya apa dia? Nabi bagi kepada Ukasyah kan pedang, dahan kayu je. Maka dia gunakan pedang dahan kayu tu, dahan pelepah kurma tu buat pedang.
Padahal tumpul je, tapi kalau ni boleh berdarah, boleh mati orang. Itu mukjizat. Jadi walaupun tak dicabar, tapi ada sebahagian mukjizat yang dicabar. Contohnya apa dia? Muhammad, kalau engkau ni betul Nabi, kami nak tengok bulan ni terbelah. Tu Abu Jahal cabar. Maka Nabi kata, kalau itu permintaan kamu, aku doa kepada Allah, kan? Supaya kalau betul kamu masuk Islam. Apa betul tu? Maka Nabi pun tunjuk, innal batila kana zahuqa, ayat tu. Maka bulan terbelah, satu jatuh di Jabal Abi Qayqa'an, satu di Jabal Abi Qubais. Maka apa yang dicabar oleh orang Quraisy kena sungguh, jadi sungguh. Tapi masuk Islam tak Abu Jahal? Tak juga. Kerana apa? Hati tersebut sombong. Jadi ada mukjizat yang berlaku kerana Allah nak bantu Rasul ini, nak bantu benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama nak menunjukkan kelemahan orang-orang kafir Quraisy. Dan ada mukjizat yang mana bersifatnya dicabar oleh orang kafir Quraisy. Ada yang bersifatnya tidak dicabar. Okey. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wal huda. Bermula rahmat dan kesejahteraannya tercurah ke atas penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa rahmat dan petunjuk. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhihi wahtada. Dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang berjalan di atas manhajnya serta petunjuknya. Maka di sini pengarang juga mendoakan kita semua ni yang ikut cara Nabi, yang ikut manhaj yang dibawa oleh Nabi dan juga Khalifah Baginda, semuanya didoakan akan mendapat rahmat dan juga petunjuk daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang berhajat kepada rahmat Allah Al-Bari Ibrahim ibnu Masran Al-Banjari, semoga Allah menghimpunkan segala dosa baginya, mengampunkan segala dosa baginya dan bagi kedua ibu bapanya dan bagi keluarga guru-gurunya. Amin. Amin. Ini sebuah terjemahan dan keterangan yang ringkas atas nazam lam yahtalim qattu taha, pada menyatakan 10 khususiat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Yang kita baca tadilah, kita baca ni qasidah ni lah. Qasidah ni ini kitab yang mensyarahkan qasidah ni, yang ada 10 keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya nak baca juga sedangkan kita tak baca syama'il ni? Sebab ada orang mula tak percaya tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi ni betul ke Nabi ada bayang? Subhanallah. Nabi ni betul ke kalau Nabi qada hajat tak nampak kesan di muka bumi, ditelan? Betul ke? Nampak orang sudah mula pertikaikan tentang Nabi SAW. Kerana apa? Kejahilan manusia. Jadi mudah-mudahan kita yang mengaji, kita yang dengar ini juga satu jihad di akhir zaman, insya-Allah. Terus Al-Faqih terjemah dan syarah akan dia kerana sangat cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyebarkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu supaya diketahui oleh awam muslimin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia dari kalangan manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Berkata sebahagian arifin billah radhiyallahu anhu, Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Yang kita duduk qasidah itulah, itu sebenarnya kata-kata orang arif billah. Muhammadun basyarun la syari bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Dia tak tarik, tak keluar lagu lah. Itu kata-kata orang arifin. Jadi ada sebahagian kata-kata yang kita dengar, mereka ni mengatakan Nabi ni manusia biasa aja. Bukti dia Allah sebut Quran, tu dia. Ini Wahabi perangai dia. Perangai dia akan cuba kaitkan orang awam dengan Quran. Kemahlah. Apa Allah sebut? Qul innama ana basyarun. Katakanlah aku ini hanya manusia biasa. Baca tak habis. Yuha ilaih, kamu tak baca. Diberikan wahyu. Maka dia akan kelirukan orang awam dengan sebut qala Allah Ta'ala, qala Rasul, tapi kadang-kadang ayat tu tak kena pada tempat dia. Ini jaga-jaga benda yang dibawa oleh golongan-golongan tersebut. Artinya
Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda itu bandingannya adalah seperti permata yakut di antara batu-batu biasa. Dan supaya menjadi asbab kepada mencintai dan mengasihi akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita yang baca, kita yang dengar ini, mudah-mudahan kita timbul perasaan kasih sungguh dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berharap dapat berhimpun bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat-sangat kita harapkan. Supaya nak dapat bersama dengan Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat nak yang tu je. Kita sebutkan syurga tidak bermakna pada sahabat kalau sekiranya di dalam syurga tidak adanya Nabi SAW. Jadi apa orang-orang salikin, orang-orang yang cinta ni dia akan ambil yang ni. Matlamat baca bab Nabi, buat maulid, baca bab Nabi ni supaya nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maka faka'an nama ahabbani, seakan-akan dia itu mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersamaku dalam syurga kelak. Jadi kita ni baca berkaitan dengan Nabi ni, kita set ataupun tanamkan, lintaskan di hati kita ni, ya Allah. Mudah-mudahan asbab kami baca syama'il, ya Allah. Mudah-mudahan asbab kami buat maulid, ya Allah. Kami baca tentang Nabi SAW ini, ya Allah. Kami dapat bersama dengan Nabi SAW walaupun amalan kami ni tak seberapa, apapun doa tu. Amin ya rabbal alamin. Ni masuk majlis ilmu ni, majlis akhirat, perbanyakkan doa. Apatah lagi majlis yang disebutkan namanya Allah, namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, artinya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Dan sabda lagi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Fil jannah. Fil jannah. Artinya barang siapa mencintaiku adalah dia bersama denganku di dalam syurga. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah ini tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus, dan hamba tambahkan lagi di dalamnya beberapa fawaid berupa apa fawaid itu pada kata plural bagi faedah-faedah. Faedah bahasa Melayu. Kalau jamak dia bahasa Arab fawaid. Fawaid berupa permata yang berharga lagi indah. Kemudian hamba susun akan dia atas 4 fusul dan 1 khatimah. Lalu hamba namakan dia dengan, jadi kitab ni ada 4 fusul, ada 4 bahagian. Kemudian pengarang letakkan satu berkaitan dengan khatimah. Jadi habis nanti kita boleh baca lah. Boleh lah insya-Allah. Jadi kata Syekh Hamzah Yusof, tulisan yang mana bentuknya macam Al-Quran, yang mana kita mulakan daripada belah kanan, mudah-mudahan dia akan dia akan pergi ke belah kiri yang merupakan jantung dekat di hati. Jadi boleh insya-Allah tulisan Jawi ni jangan tinggal. Bahasa Melayu kita dah baca lama dah. Jadi hak Jawi insya-Allah jangan tinggal. Terus hamba namakan dia dengan Al-Jauharil Al-Munazzam pada menerangkan sebahagian keistimewaan Ar-Rasul Al-Azam sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hamba tidak layak kerana bukan ahli bagi yang demikian itu. Ini tawaduknya pengarang. Tetapi kepada Allah Azza wa Jalla jua hamba bermohon dan berpegang atasnya, dan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam hamba bertawassul pada mentahqiqkan segala yang dimaksudkan, dan hamba menulisnya atas sekira-kira barang yang zahir bagi hamba daripada segala perkataan ulama yang mulia dan daripada kitab-kitab yang muktabar. Dan hamba berharap daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahawa memberi manfaat ia dengan kitab ini bagi sekalian awamul al-muslimin. Amin. Dan bahawa menjadikan tulisan ini ikhlas semata-mata bagi zatnya yang mulia. Amin. Dan semoga menjadi pertaruhan bagi hamba
dan bagi setiap orang yang membacanya dan orang yang menyebarkan dia pada hari kiamat kelak dengan jah jah ni maksudnya dengan keagungan, jah dengan jah sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang masuklah pada yang dimaksudkan dengan pertolongan Allahul Malik Al-Ma'bud. Sekarang pengarang dah selesai mukadimah. Tuan-tuan puan semua, kalau dah beli kitab apa-apa pun, pesan guru-guru bahawasanya jangan tinggal baca mukadimah. Kerana mukadimah ni selalunya orang akan tengok belakang, tengok isi kandungan apa. Sebab mukadimah ni bila kita baca, dia akan sir pengarang, sir kitab tersebut akan masuk, insya-Allah akan dapat. Sebab tu mukadimah ni apapun kitab penting mukadimah. Jadi kita baca sikit saja pada malam ni sebagai mukadimah. Ni saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwali. Fasal yang pertama. Ini fasal yang pertama pada menyatakan kepentingan mengetahui keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa yang dikehendaki dengan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah barang yang istimewa yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengannya, iaitu kepada baginda, dengannya terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas sekalian para anbiya dan para rasul alaihi salam. Jadi di sini pengarang sebut keistimewaan ni hanya Allah Ta'ala bagi satu kepada Nabi, special. Dalam masa yang sama juga bila bincang keistimewaan Nabi, kita akan mengetahui tentang fadail Nabi, tentang kelebihan baginda Nabi kita SAW yang mana melebihi Nabi-Nabi yang lain. Jadi sampai nanti bila kita bincang bab kelebihan Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain, di sini dalam ilmu fadail tentang kelebihan Nabi, bukanlah kita baca bukan nak mempelekehkan Nabi yang lain. Kalau tidak, haram hukum dia, bahkan boleh jatuh hukum kafir. Tapi kita nak cerita apa? Cerita berkenaan dengan apa yang Allah dah sebutkan tentang keistimewaan kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pengarang akan sebutkan semuanya berdasarkan daripada Al-Quranul Karim. Dan juga ke atas kelebihan Nabi ke atas sekalian para Rasul alaihi salam, dan juga ke atas sekalian makhluk. Keistimewaan ini dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada di dunia ataupun di akhirat, dengan tujuan melebihkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala anbiya dan rasul alaihi salam, bahkan daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Nabi bukan hanya dekat dunia tapi sampai di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Mafhumnya, dan adalah kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadamu itu wahai Muhammad sangat besar. Dan firman-Nya tabaraka wa ta'ala lagi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Ayat ini Allah sendiri yang cerita bahawasanya sebahagian rasul-rasul yang diberikan kelebihan, rasul lain tak dapat. Allah sendiri yang cerita tentang kelebihan rasul. Kenapa kita pula tak boleh cerita bab kelebihan rasul? Sebab tu Syekh Muhammad Ibrahim selalu bagi kaedah apa dia? Apa kamu ni duk bincang bab Nabi ni? Ini ghulu. Ini lebih-lebih. Kita jawab apa? Ini bukan ghulu, ini ialah ulu, meninggikan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita baca pun mudah-mudahan meninggikan darjat kita. Beza dekat mana? Ghain lam waw. Mereka tuduh kita ghain lam waw, lebih-lebih. Kita jawab ini bukan ghulu, ini adalah ulu. Beza kat mana? Titik sahaja. Beza kita, beza orang yang cinta Nabi dengan orang yang tak cinta Nabi hanya beza pada titik sahaja. Mereka tuduh kita ghulu, kita jawab ini adalah ulu, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya, mafhumnya? Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang telah Allah berkata-kata dengannya. Siapa yang nabi-nabi yang dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi
Musa lah, itu kita sedia maklum, wa kallamallahu Musa taklima. Lagi Nabi boy, Nabi Adam alaihi salam, jangan lupa. Kalau ikut tertib, yang kedua Nabi Musa alaihi salam. Yang tertib sejarah, tertib segi masa lah. Dan yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi tertib masa, adapun segi tertib afdal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga orang yang Nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah meninggikan sebahagian mereka akan beberapa darajat. Syurga ni sifatnya darajat, dia naik. Kalau neraka darakat, lawan darajat maksudnya darakat, menurun. Jadi apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pagi tadi saya cerita dekat pelajar Mahadani itu, cerita tentang hadis yang mana sahabat ni minta, saya ni nak semayang saja Rasulullah, nak puasa saja, kemudian saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal, adakah saya layak masuk syurga wahai Rasulullah? Nabi kata ya. Di sini kata para ulama, ada orang dia pilih cara nak masuk dalam syurga. Ada orang masuk dalam syurga dengan dia nak darjat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, maka dia beramal banyak. Ada orang dia berpada dengan wajib sahaja, masuk juga syurga, tapi darjatnya taklah setinggi orang yang beramal banyak. Jadi begitu juga kita ni amal tak banyak, tapi macam mana kita nak buat juga bagi duduk sama yang tinggi, cara dia cinta. Jalan cinta ni mahal, amalan ni tak tahu mana kan? Maka dengan cara kita cinta Nabi ni, dia bawa terbang sekali, duduk atas. Al-hub yatir, orang yang cinta ni dia macam terbang. Adapun orang yang as-salik yamshi, orang yang berjalan ni, orang yang menuju Allah ni, dia ada cara yang lain, dia macam berjalan. Tapi kalau cinta ni, cinta Nabi, cinta Allah, dia macam terbang sekali, duduk bawah terbang terus. Jadi kita nak macam tu, kita nak bersama dengan Nabi SAW, dan mudah-mudahan ini juga diangkatkan darjat kepada kita. Adapun kepentingan dan faedah mengetahui keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka iaitu amat banyak. Di antaranya ialah sudah boleh lagi nak sama lagi sikit lagi insya-Allah. Sampai ke mana kita habiskan muka surat ni lah. Pertama, apa kelebihan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu tentang keistimewaan Nabi ni. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah yang penting dalam ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wasilah sebagai perantaraan. Sebab tu kita lepas mana azan, kita akan minta wa ba'ashum maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Doa tu Nabi kata apa? Siapa yang minta doa kepada aku, itu minta wasilah, minta Nabi ini diberikan kedudukan yang tinggi, maqam al-mahmud. Maka siapa yang berdoa lepas azan, maka dia akan layak mendapat syafaat Nabi SAW. Kenapa? Dalam doa tersebut kita akan mulakan dengan selawat. Kita akan sebut tentang kedudukan Nabi, maqam al-mahmud. Maka di situ kata para ulama, kita sebenarnya mencari wasilah, iaitu mencari perantaraan, iaitu perantaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bawa kita ini kenal Allah Taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan daripadanya sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengenal Allah dan juga mengenal syariat Allah. Sebab tu di sini kalau Nabi tak lahir, maka kita tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal nama-nama Allah, tak kenal kalam Allah, tak kenal. Sebab Nabi lahirlah kita dapat kenal semua, dapat kenal syariat Allah Taala dan mengenal cara-cara dan batas-batas di dalam ibadah dan juga kehidupan. Saya baca banyak sikitlah, sebab kita ni selang sekali, selang 2 minggu kan, selang yang fiqh sebagainya. Jadi kita nak habiskan muka surat ni insya-Allah. Sedangkan tujuan hidup kita ini tiada lain melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mafhumnya, dan tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan kesudahan mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Kata Sayyidina Ibn Abbas, yang dimaksudkan liya'budun di situ ai liya'rifun. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia untuk apa? Liya'rifun, untuk kita ini kenal Allah Taala.
Sebab tu orang yang kenal Allah Ta'ala dekat dunia ini, kelebihan dia banyak. Di antaranya disebutkan mereka ini akan dapat lihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman nanti di akhirat kelak ni, ya Allah, nadhirah, bercahaya-cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, orang yang dapat lihat zat Allah Ta'ala ini ialah bagi mereka yang kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Maka kita kenal Allah macam mana? Dengan belajar sifat Allah, dengan belajar nama-nama Allah, dengan belajar tentang af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu matlamat kita dekat dunia ni. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Mafhumnya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai menjadi saksi dan pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Nabi ini akan jadi saksi. Nanti kita buat insya-Allah, Nabi pun akan jadi saksi ni. Aku jadi saksi, ya Allah, umatku ni dia dah menghidupkan majlis maulid, mereka baca tentang aku, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita juga sebagai umat Nabi SAW ni jadi saksi. Bila mana Allah tanya kepada nabi-nabi yang lain, adakah kamu telah menyampaikan risalah aku? Maka kaum-kaum nabi yang lain mengatakan, tidak ya Allah, mereka tidak pernah menyampaikan. Maka nabi-nabi yang lain mengatakan, ya Allah, kami dah sampaikan. Maka Allah Ta'ala tanya, kamu ada saksi? Saksiku ialah umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak hidup zaman tu, tak hidup pada zaman Nabi sebelumnya, tapi kita ni jadi mulia, dipilih untuk menjadi saksi umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kenapa? Kerana berkat Nabi Muhammad SAW. Siapa saksi kamu wahai Nabi-Nabi? Umat Muhammad SAW. Maka ditanyakan kepada umat Nabi, adakah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sudah menyampaikan risalah? Maka kita ni membenarkan, betul ya Allah, kami membenarkan mereka telah menyampaikan, kerana Nabi kami SAW telah menceritakan kepada kami tentang Nabi-Nabi, Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang lain berdakwah kepada kaum mereka, dan kami percaya apa yang Nabi kami cerita. Maka selesai. Kenapa? Umat ni akan jadi saksi kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan Nabi ni juga sebagai saksi yang pertama, pembawa berita gembira. Kita buat amalan, Nabi bagi berita gembira. Yang ketiga, Nabi juga sebagai pemberi peringatan, jaga-jaga. Dengan apa yang kamu buat menyalahi syariat Allah, jaga-jaga, kamu akan kena hukuman. Itu Nabi, sifat Nabi ni tiga: saksi, pembawa berita gembira, dan juga pemberi peringatan. Dan yang keempat, dan sebagai penyeru kepada agama Allah Ta'ala dengan izinnya. Sifat Nabi yang keempat dalam ayat ni, Nabi ini sebagai penyeru, pendakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya. Dan yang kelima, sebagai cahaya yang menerangi. Kita ni semua hidup dalam kegelapan kalau tidak ada Nabi SAW. Ayat ni, kalau orang-orang kata ni ghulu ni, kita ni semua hidup dalam keadaan kegelapan kalau Nabi tidak ada. Maka dengan adanya Nabi yang bawakan nur cahaya tersebut, kita selamat daripada kekufuran, selamat daripada kesesatan. Sebab tu nak ajak umat ni syukur terhadap anugerah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita diselamatkan daripada terjun ke dalam lembah kekufuran dan juga kesesatan. Dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mafhumnya, dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dalam hadis Nabi mengatakan apa dalam satu syarat, at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan dada Nabi SAW. Ini kata guru kami Syekh Muzir Misk daripada ulama dari Jordan. Ini sebagai satu isyarat dalam perjalanan kita nak dapat takwa kepada Allah Ta'ala, tak boleh kita terlepas daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi mengisyaratkan ke dada Nabi. Walaupun Nabi mengatakan takwa tu di hati, Nabi boleh sebut je, tapi Nabi pun syaratkan di hati, isyaratkan tangan baginda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya apa dia? Boleh jadi di sini ialah kamu tengok aku, ataupun masuk zahirnya takwa di hati, tersiratnya nak dapat takwa tengok aku.
tengok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita berhenti sekat itu, yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada. Yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqullahi afdalu mastafada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Yang baik datang daripada Allah, lemah kurang salah silap daripada saya sendiri. Jadi minggu lepas saya tersilap umum, rupanya kita nak baca burdah pada